Hello, hello. Assalamualaikum semua. Boleh dengar ke? Boleh dengar ke? Boleh dengar kan? Boleh. Okay, boleh dengar Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke Facebook Live Arti Solution. Jom ramai-ramai share Facebook Live ni dekat kawan-kawan, rakan office anda semua. Okay, berjumpa lagi kita di Facebook Live Arti Solution. Saya Fatin Afiqah dari tim teknikal. Apa khabar semua? Salam Jumaat saya ucapkan. Okay, sekejap. Buat slide. Okay, baiklah. Pada petang ni, saya akan berkongsi serba sedikit mengenai machine learning. Mungkin ada yang pernah dengar ataupun tak tahu apa yang dimaksudkan dengan machine learning. Machine learning ni, kita selalu kaitkan dia dengan AI ataupun kita panggil sebagai Artificial Intelligence. So, adakah machine learning ni AI? Dan adakah AI tu machine learning? Sebenarnya, dua-dua ni mempunyai maksud yang berbeza walaupun ianya selalu dikaitkan bersama. Okay, next. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita akan berkenalan dulu dengan AI. Okay, AI ni merupakan satu kebolehan komputer atau robot yang dikawal oleh komputer untuk melakukan tugasan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Sistem AI ni tak perlu diprogramkan, sebaliknya ia akan menggunakan algoritma yang mampu berfungsi dengan kepintarannya sendiri. Ia akan melibatkan machine learning, algoritma seperti reinforcement learning dan deep learning neural networks. Okey, kalau korang nak tahu, apps-apps yang korang guna setiap hari macam Netflix, Spotify, Face App yang boleh tukar-tukar muka tu, semua menggunakan AI. Next. Okey, baiklah. Sekarang kita akan pergi ke machine learning. Tadi saya ada sebut yang AI dan machine learning ni adalah benda yang berbeza, tetapi selalu berkait. Sebab apa? Sebab machine learning ni merupakan subset daripada AI. Contohnya macam dalam slide ni. AI ni kita anggap dia satu bidang yang besar, dan dalam AI tu kita ada lagi cabang dia, iaitu machine learning dan deep learning. Machine learning merupakan subset kepada AI dan deep learning pula subset kepada machine learning. Sebab itulah diorang ni selalu sangat berkait. Next. Okay, machine learning merupakan salah satu jenis AI yang membolehkan sesebuah aplikasi software itu menjadi lebih tepat dalam meramal atau predict sesuatu outcome tanpa perlu diprogramkan secara eksplisit. Machine learning algorithm juga menggunakan data yang lepas sebagai input untuk predict outcome yang baru. So, adakah machine learning ni penting pada zaman sekarang ni? Okey, kalau korang nak tahu, machine learning ni amat penting kerana ia memberi pandangan tentang arah aliran ataupun kita panggil sebagai trend dalam tingkah laku pelanggan dan corak operasi perniagaan dalam sesebuah syarikat. Antara syarikat-syarikat yang terkenal yang implement machine learning ni antaranya Facebook, Google dan Shopee. Diorang ni dah jadikan machine learning tu sebahagian utama dalam operasi mereka, dan sekarang ni machine learning dah jadi pembeza kompetitif yang ketara bagi banyak syarikat. Berebut syarikat kat luar sana tengah nak implementkan machine learning ni dalam syarikat diorang.
Baiklah, dalam machine learning sendiri kita ada 4 jenis machine learning algorithm, iaitu supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning dan reinforcement learning. Dan yang paling utama atau popular sekali ialah supervised dan unsupervised learning. Data scientist ni orang yang selalu guna machine learning ni dan yang akan apply, implement, buat, dia akan memilih jenis algorithm yang sesuai yang digunakan bergantung pada jenis data yang diorang nak predict. So, bagaimana proses machine learning ni? Okey, dia sebenarnya berbeza mengikut jenis-jenis machine learning algorithm tadi. Tapi secara umumnya sama seperti step dalam slide ni. Yang pertama, data scientist tu ataupun data analyst akan mengenal pasti dataset yang relevan dan akan pre-process dataset tersebut sebelum mereka membuat analisis. Seterusnya, diorang akan pilih jenis machine learning algorithm yang sesuai untuk digunakan. Dan berdasarkan machine learning algorithm yang dah dipilih tu, baru diorang boleh buat analytical model. Lepas tu, kita akan train model tu menggunakan test dataset dan semak ikut keperluan sama ada nak naikkan percentage training dataset atau test dataset untuk menghasilkan accuracy yang tinggi. Dan step terakhir ialah kita akan run model tu untuk kita cari maklumat seperti accuracy, precision dan lain-lain. Okey, mesti korang ingat nak run model ni yang senang kan? Sebenarnya, untuk dapatkan model yang baik, accuracy yang terlampau tinggi dan terlampau rendah pun tak boleh juga. Sebab nanti outcome atau predicted result, dia tak jadi model. Model tu akan jadi tak berkesan. Jadi kita kena ubah dari segi data dan juga algoritma sampailah kita mampu hasilkan model yang baik. Kemudian baru kita implement ke dalam sistem. Okey, seterusnya. Apakah kebaikan dan kelemahan yang terdapat pada machine learning ni? Okey, penggunaan machine learning sekarang ni dah digunakan dalam pelbagai bidang. Contohnya dalam bidang pendidikan, perubatan, kejuruteraan dan lain-lain lagi. Jadi semakin banyak bidang yang apply machine learning dalam bidang tersebut, semakin banyaklah peluang pekerjaan kan. Jadi ianya tak terhad. Selain tu, machine learning juga boleh mengenal pasti trend atau corak kerana dia belajar dari pelbagai jenis data. Dan dari situ dia boleh nilai atau predict corak dan trend tersebut. Contohnya lah kan, bila kita guna Shopee. Bila kita search je barang apa kita nak, nanti kan keluar macam-macam jenis. Lepas tu, bila korang dah tutup balik apps tu and buka balik, korang scroll mesti ada barang yang sama atau lebih kurang dengan apa yang korang pilih kan. Itu semua disebabkan oleh machine learning yang banyak digunakan untuk mencadangkan atau recommendkan dekat korang. Dan machine learning juga mampu mengendalikan pelbagai jenis data, lagi-lagi big data yang unstructured dan tak tersusun. Sebab memang sifat machine learning harus belajar daripada banyak data. Seterusnya, kelemahan yang terdapat pada machine learning ni ialah peluang berlakunya kesilapan adalah tinggi kerana terdapat beberapa jenis faktor yang perlu ditimbangkan dari segi dataset itu sendiri, cara proseskan data, pemilihan algoritma dan sebagainya. Machine learning juga memerlukan data yang banyak untuk dia belajar supaya dia boleh membuat keputusan dengan betul. Tapi itulah, data itu sendiri mestilah tak berat sebelah dan mestilah berkualiti. Dan yang terakhir, ia akan memakan masa dan memerlukan kos yang tinggi. Sebab kita ada banyak data nak kena proses, nak kena try run model tu sampai dapat model yang baik, di mana ianya akan memakan masa. Okey, jadi sebagai kesimpulan, machine learning yang korang tengok sekarang ni bukan takat tu saja. Dia akan berkembang dengan meluas lagi pada masa akan datang, selaras dengan teknologi-teknologi yang baru dan canggih. Jadi setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jika ada sebarang persoalan, boleh komen dekat bawah. Tak ada kan? Faham. Terbaik info. Bila live lagi? Kita kan live setiap hari Isnin
Rabu dengan Jumaat. Okeylah, kalau tak ada apa-apa soalan, anda semua kena keep update untuk Facebook Live pada masa-masa akan datang. Masa Kak Fatin? Masa pukul, kalau hari Isnin dengan hari Rabu kita akan live pada pukul 12.30 hari sebelum lunch. Dan pada hari Jumaat kita akan live pada waktu macam tadi, 3.30 petang. Okay, so anda semua kena stay tune dengan kami dari semasa ke semasa. Jika anda berminat dengan produk atau training yang ditawarkan di Amti Solution, anda semua boleh terus call. Oh, tak nampak ni. Anda semua boleh terus call di nombor yang tertera di skrin atau kontak media sosial kami. Semuanya di Amti Solution. Jangan lupa like dan follow akaun Facebook, Instagram dan website Amti Solution. Jangan lupa join Facebook Live pada minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik. Jadi, sila turn on notification untuk tak terlepas apa-apa update dan info dari kami. Terima kasih dan Assalamualaikum. Bye.